Yang sebahagiannya kita dah lihat, terutamanya apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai usia kematangan ataupun kedewasaan seseorang. Yang menariknya, Allah Ta'ala lah yang meletakkan ataupun yang mengikatnya dengan usia 40 tahun. Justru tuan-tuan kita dah sebutkan tempoh hari, lupakanlah ataupun tak perlulah lagi dipanjangkan. Kononnya 40 tahun ni usia kematangan, 40 tahun ni kata orang macam baru nak mula balik. Yang dulu-dulu bahkan katanya orang putih sebut. Ni kata pakar motivasi 40 ni kena betul-betul macam mula semula. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, sidang tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan kepada kita. Sampailah ke saat ini sekali lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang dan juga kesedaran kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus dapat sama-sama kita istiqamah, berhimpun dan berkumpul di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan baru saja kita selesai melaksanakan ibadah yang terbaik, iaitu solat fardu secara berjamaah. Dan setelah itu, tuan-tuan dan puan sekalian, dihimpunkan pula kita di dalam majlis dan juga di dalam peristiwa yang terbaik, iaitu majlis ilmu, yang hakikatnya disebut oleh Nabi SAW bahawa majlis-majlis zikrullah itu bahkan turut dihadiri oleh para malaikat. Justru tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan segala amal soleh yang kita usahakan ini benar-benar diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini seperti yang telah dijadualkan pada setiap Sabtu yang ketiga setiap bulan. Alhamdulillah, untuk terus sama-sama kita mengambil sebanyak-banyak pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ayat yang masih lagi sedang kita bincangkan. Kalau ada tuan-tuan perempuan yang betul-betul mengikutinya ataupun ada yang mencatatnya ataupun mungkin ada yang masih ingat, kita masih lagi mengambil pengajaran dan iktibar tentang pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, kepada mereka yang beriman. Khususnya panduan yang diberi ke Allah ini dikaitkan dengan mereka-mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas, iaitu apa yang dirakamkan Allah dalam ayat 15 surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26. Muslimin muslimat rahimakumullah,
sama-sama kita sambung ayat ini, yang mana sebahagiannya kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lalu. Kira pertemuan pertama lah. Pertemuan yang lalu adalah setelah diberikan kelonggaran semula untuk dilaksanakan kuliah-kuliah pengajian di masjid dan surau. Jadi sebahagian daripada ayat ini kita dah bincangkan, iaitu ayat 15 surah Al-Ahqaf, ataupun kalau Quran-Quran yang biasa tu tuan-tuan puan boleh buka muka surat 504. InsyaAllah kalau sama je Quran tu, itulah muka suratnya. Yang sebahagiannya kita dah lihat, terutamanya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai usia kematangan ataupun kedewasaan seseorang. Yang menariknya, Allah Ta'ala lah yang meletakkan ataupun yang mengikatnya dengan usia 40 tahun. Justru tuan-tuan kita dah sebutkan tempoh hari, lupakanlah ataupun tak perlulah lagi dipanjangkan. Kononnya 40 tahun ni usia kematangan, 40 tahun ni kata orang macam baru nak mula balik. Yang dulu-dulu bahkan katanya orang putih sebut, ni kata pakar motivasi 40 ni kena betul-betul macam mula semula. Yang mana hakikatnya ia adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni lah. Mungkin mereka-mereka ni yang dah baca dulu, kita yang tak perasan, walaupun sebahagiannya non-Muslim, atau non-Muslim pun ada yang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka pada usia ini, saya yakin sebahagian besar kita yang hadir pada malam ni bahkan dah mencapai umur ini. Ada yang dah lebih, ada yang dah otai dah hadir pada malam ini. Yang mana Allah Ta'ala bahkan mengajarkan kita doa khusus dan istimewa. Special tuan-tuan. Ini doa yang Allah ikat dengan umur 40 tahun. Di akhirnya, masalah kita sekarang ni tinggal kita nak buat ataupun tidak aja. Bila nak amalkan. Bilakah mungkin ada masa kita untuk membaca doa yang diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sebahagiannya kita dah bincangkan tempoh hari, iaitu kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ini kita dah bincangkan. Dalam banyak-banyak perkara yang mungkin pada logik kita boleh diminta ataupun penting untuk didoakan. Terutama tuan-tuan sekalian, kalau umur tu memang dah lebih, dah veteran, dah otai, kita rasa mungkin yang paling elok diminta ni mungkin istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan bukan sekarang saja, sampai hujung usia. Atau mungkin sebahagian kita merasakan doa yang penting pada usia-usia lanjut itu adalah pengakhiran yang baik, yang bahasa Arab sebut husnul khatimah. Itulah mungkin logik kita kan. Apa lagi nak minta? Dah usia lanjut, veteran, takkan nak duit lagi. Takkan kita rasa masih tak cukup lagi rezeki. Dia sebagian kita beranggapan pengakhiran yang baiklah sepatutnya yang didoakan, ataupun istiqamah dalam ketaatan lah sepatutnya yang diminta. Tapi tuan-tuan sekalian, apa-apanya Allah Ta'ala mengajarkan kita dalam banyak-banyak doa yang dirasakan penting, yang dirasakan patut untuk diminta, Allah letak syukur yang pertama. Syukur inilah Allah ajar kita, jangan lupa untuk istiqamah didoakan kepada Allah Ta'ala walaupun pada usia yang lanjut. Jadi kita dah sebutkan itu. Dia letakkan syukur yang pertama tuan sekalian. Kenapa? Kerana memang syukur inilah yang mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan tuan-tuan sekalian, dalam kisah yang masyhur, semua tahu. Kisah yang saya yakin tuan-tuan sekalian pasti pernah mendengarnya, pernah membacanya. Iaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Beliau bukanlah tegur, tapi beliau macam terkejut melihatkan Nabi solat malam sampai bengkak kaki. Saya yakin dan orang macam kita, saya di depan pun samalah. Berdiri lama sampai bengkak kaki ni susah benar kita nak buat. Kerana untuk orang macam kita kan, selalu berdiri lama tu bahkan kita akan kalah dengan lenguh dulu kan. Lenguh tu pun pakai kain salam dah. Lama lah imam baca, siapa lah yang panggil imam ni. Dia tak tahu ke makmum ni semuanya uzur belaka. Lenguh pun dan itu dah cukup menyebabkan kita surrender. Dia nak sampai bengkak kaki itu jauh sekali. Yang menariknya, ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, bahkan itulah jawapan baginda.
Rasulullah SAW tidaklah banyak solat sampai bengkak kaki kot baginda kaitkan dengan pahala. Bukan Nabi jawab kerana nakkan fadilat, ganjaran ataupun nakkan balasan dan sebagainya. Tapi jawapan Nabi SAW dalam sabdanya yang masyhur, afala akuna abdan syakura. Apakah salahnya aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Itu jawapan Nabi. Dan walaupun mungkin logik kita banyak benar ibadah ni selalunya kita nak fadilat. Mungkin sebahagian kita bahkan nak duit pun, minta maaf saya sebut. Ada sebahagian ibadah yang bahkan sinonim dengan duit. Angkat takbir solat duha tu terbayangnya apa? Terbayangnya RM. Oi, minimum sembahyang duha ada orang bahkan 8 rakaat. Tak main duha 4 rakaat ni. Duha 6 rakaat pun tak main. Paling-paling kurang 8, 10. Biar terbuka besar betul rezeki kan. Jadi itu yang malangnya. Sebahagian kita beranggapan ibadah itu dikaitkan dengan duit, rezeki, RM dan sebagainya. Sedangkan Nabi mengajarkan kita bahkan ibadah yang banyak itu semata-mata kerana rasa syukur baginda kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak nak lagi ulah panjang kerana kita dah bincangkan itu. Ini yang pertama yang diingatkan Allah, bahkan pada usia kamu yang dah lanjut itu pun jangan lupa untuk terus dan istiqamah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam firman-Nya lagi kata Allah, allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur ke atas apa ni? Ke atas rezeki dan nikmat ya Allah Ta'ala kurniakan ke atas dirinya sendiri dan ke atas orang tuanya. Ini pun menarik tuan-tuan sekalian. Banyak-banyak ayat tentang bersyukur ni kita akan jumpa dalam Quran. Allah kaitkan dengan diri sendiri. Bersyukur atas kurniaan yang sendiri dapat, yang peribadi dapat. Tapi ayat ni tidak. Istimewa untuk ayat 40 tahun dan ke atas, Allah kaitkan dengan ingatan supaya bersyukur juga terhadap apa yang dinikmati oleh orang tua kita. Terutamanya jika orang tua tu masih hidup. Ini disebut oleh para ulama sebagai peringatan. Kalau kata kita ni tuan, congat mudah kan. Ayat ni tuju kepada 40 tahun. Jadi kalau kamu ni umur 40, minimum sekurang-kurangnya orang tua tu pasti dah 60 lah kot. Kan? Ini orang kata matematik mudah lah. Kalau sendiri dah umur 40, kurang-kurang orang tua mak bayah tu dah 60 lebih lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ada yang kata masih hidup lagi orang tuanya, masih ada, maka jangan lupa, itulah perhatian yang juga sewajarnya diberikan oleh seorang anak kepada orang tua. Dan Allah sebut khusus di sini. Bukan hanya di sini saja, aku semata-mata. Tapi ingatan itu dipanjangkan juga kepada kedua orang tua. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu kita lihat pada bahagian yang seterusnya. Malam ni kita sambung, masih lagi doa. Ini doa ni sebenarnya Allah punya sayang kepada kita. Sampaikan apa doa nak diminta pun ada diajar. Bahkan doa tu banyak. Tuan-tuan kalau tengok betul-betul ni, tak kurang daripada 5-6 doa. Ya Allah khususkan istimewa pada usia seseorang itu mencapai 40 tahun dan ke atas. Baik, pada firman Allah yang seterusnya, wa an a'mala salihan tardah. Kita sambung pada malam ni, mungkin yang ketiga lah ni. Yang pertama bersyukur, yang kedua atas diri sendiri dan ibu bapa. Kemudian yang ketiga, dan panjatkanlah doa kepada Allah SWT supaya terus dan istiqamah beribadah dan mentaati Allah SWT pada amalan dan ibadah yang diredai Allah, pada amalan yang betul-betul menepati syariat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagian ketiga ni pun seperti yang pertama tadi, seperti juga yang kedua, yang ketiga ni pun ada fakta menarik. Ada poin yang sangat hebat sewajarnya untuk kita ambil. Terutamanya untuk ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah tekankan bukan sekadar beramal, bukan sekadar yang soleh, tapi bahkan Allah Ta'ala menyebut amal soleh yang diredai, yang menepati syariat. Kerana sebenarnya tuan-tuan kalau tengok Al-Quran, arahan supaya beramal soleh ini banyak. Saya kongsikan satu. Kalau untuk kita Melayu ni yang paling popularnya, salah satu daripada surah Lazim kan. Surah Lazim ni daripada Wadduha sampai habis itulah.
Salah satu tuan sekalian surah yang antara paling panjang tu kita orang Melayu panggil surah Lam Yakunil. Nama sebenarnya Al-Bayyinah. Tapi selalu orang Melayu panggil Lam Yakunil. Jadi hujung tu. Hujung-hujung tu Allah SWT sebut amanu wa amilus solihat. Siapa mereka ni? Ulaika hum khairul bariyah. Dia Allah sebut dalam ayat-ayat ini dan ayat lain, beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Itu yang biasa kita jumpa. Tapi menarik tuan sekalian, untuk khusus special umur 40 ke atas ni Allah sebut satu lagi. Allah ikat dengan satu perkara yang penting. Bukan sekadar beramal, bukan sekadar yang soleh, tapi amal soleh yang diredai, tardah, yang kau redha ya Allah. Dia apa istimewanya ni? Apatah lagi tuan, Allah jadikan doa ni. Ini bukan mata-mata satu petunjuk, tapi doa. Yang mana kalau kita lihat secara hierarki, secara keutamaan tuan sekalian, tak adalah doa yang lebih utama dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, jadi ulama mengeluarkan pengajaran. Mengapa di sini ada tardah? Allah ingatkan kita supaya amal soleh yang diredai. Pengajaran yang pertama tuan-tuan sekalian, untuk bahagian ni, sebagian ulama menyebutkan bahawa pada usia ini, muslimin muslimat rahmatullah, ini bukan lagi usia ataupun umur untuk seseorang itu masih lagi berbolak-balik hatinya. Umur ini dan 40 ke atas ni bukan lagi umur untuk cuba-cuba. Kalau puasa tu panggil apa? Kan kita selalu panggil puasa yang yuk. Di puasa yang yuk, main-main ibadah ya tak ya ni, patutnya bukan lagi pada usia 40 tahun. Ini yang menariknya. Allah ingatkan secara keras. Bukan lagi beramal, bukan lagi yang soleh, tapi pada usia ini adalah amal soleh yang betul-betul diridai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana yang disebutkan di awal tadilah, ini patutnya usia kematangan. Ini patutnya usia kedewasaan. Dia termasuklah matang dan dewasa itu pada amalannya, pada ibadahnya, pada apa yang dia buat dalam urusan agama. Dia bukan lagi ini umur nak cuba-cuba, nak try-try, ataupun baru nak berjinak-jinak dan sebagainya lah. Ini cerita yang kita sebut secara umum tuan, terutamanya orang Islam. Sebab sepatutnya bila sebut orang Islam, dia dah Islam daripada lahir lah. Ini bukan cerita non-Muslim. Ustaz kan ramai je non-Muslim minta Islam, umur dah 60, umur 70. Ini cerita dan kita tujukan kepada orang Islam. Non-Muslim tu kita katakan hidayah Allah lah kan. Tapi untuk orang Islam, mereka yang memang daripada lahirnya, daripada keluarganya dari Islam, ini ayat ni Allah tujukan kepada kita. Bila tahap pada usia 40 dan ke atas, ia bukan lagi umur untuk mencuba-cuba, baru nak rasa-rasa, baru nak agak-agak. Kadang yang sedih dan minta maaf saya sebut, pada usia ini bahkan anak-anak tu yang confused anak sebab apa? Sebab anak tu dihantar ke sekolah yang terbaik. Ini saya yakin dan di mana-mana pun sama, saya tak sebut siapa-siapa lah, tapi di mana-mana pun gitu. Ramai di kalangan kita yang mana Allah limpahkan rezeki, yang mana mereka mampu hantar anak ke sekolah berbayar. Terutama sekolah agama, sekolah agama Islam yang bayar yang jenis pagi sampai petang. Di sini pun saya yakin mesti ada. Jenis sekolah yang hantar pagi tu balik petang terus. Dalam tu akademik ada KSR, dalam tu agama pun ada diniah. Itu tuan sekalian, ramai anak-anak ni yang bila dihantar ke sekolah begitu, maka pendidikan mereka pun terbaik, belajar tu sempurna, integrasi apa semua lah. Tapi malangnya, anak-anak ni bila mana tiba di rumah bersama dengan keluarga, ada di antara mereka yang akhirnya confused. Sebab apa? Yang belajar kat sekolah hanya lain, ustaz-ustazah kata lain, tapi nampak kat rumah macam lain. Dia nama budak kan, takat mana sangat dia boleh tegur. Dan nama pun anak, takat mana sangat dia boleh nak komplain, nak bagi tahu dan sebagainya. Inilah tuan-tuan sekalian, mutakhir ini apa yang kita lihat itulah sebagainya. Anak-anak tu memang terbaik dah pendidikannya, sekolah tu elok. Jenis yang tak payah balik tukar sekolah, pakai terus pagi sampai petang. Terbaik pendidikannya, termasuk yang agama. Tapi bila pulang ke rumah, anak tu jadi pening kemudian. Bila tengokkan ayahnya, bila tengokkan maknya, bila tengokkan keluarganya, tak seperti apa yang dipelajari di sekolah.
Dia tuan-tuan sekalian, inilah kebimbangan yang mungkin janganlah kita pandang remeh. Terutama kalau parent ibu bapa tu memang dah umur 40 ke atas. Sebab terang-terang Allah sebut, ini bukan lagi umur nak cuba-cuba, tapi sepatutnya dah terus melaksanakan amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mudah-mudahan secara khusus saya doakan kita semua yang hadir pada malam ini, termasuk ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, tergolong dari kalangan mereka-mereka yang diberi sebaik-baik keadaan pada usia 40 dan ke atas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muslimin muslimat rahmatullah. Imam Ibn Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Tuan-tuan puan, kalau siapa yang hadir malam ni pernah dengar ataupun pernah terbaca, saya ni pun pernah dengar waktu kecil dulu. Kata orang, bila dah umur 40 ke atas ni, apa yang menjadi kebiasaan itu akan berterusan sampai mati. Benda tu susah nak ubah. Terutama bila dah 40 dan ke atas. Dulu-dulu dan bila mana ayat ni sekadar dibaca, ditadarus, tak pernah tengok terjemahan, tak pernah tengok dia punya tafsir. Jadi kita ingatkan tu kata-kata orang aja. 40 ke atas ni selalunya susah dan nak berubah. Selalunya macam tu lah dia sampai tua, sampai meninggal. Kalau baik, alhamdulillah lah kan. Yang kita risau tuan, 40 ke atas ni dia masih lagi tak okey. Jadi kebimbangannya, benda tu akan berterusan. Macam tu lah nanti umur 50. Macam tu lah juga dikhawatiri umur 60. Sebab apa? Daripada umur 40 dah macam tu. Dia apa-apanya bila kita lihat dalam tafsir, kalau tuan-tuan puan siapa yang ada tafsir Ibn Katsir di rumah, yang terjemahan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, boleh tengok lepas ni. Itu antara apa yang dinukilkan, disebut oleh Imam Ibn Katsir. Bahawa pada usia 40 ini, kebiasaan itu akan dibawa sehingga ke usia tua. Dia tuan-tuan puan, maka dia bukanlah kata-kata biasa. Dia bukan sekadar falsafah, tapi itu kata-kata daripada para ulama, termasuk ulama tafsir, iaitu Imam Ibn Katsir. Dia kita harapkan berpanjangan kita tu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Jadi yang kita lihat daripada ayat ni lah, Allah bila letakkan benchmark tanda arah tu 40, maka ulama keluarkan pengajarannya, ini adalah tanda aras yang selalunya akan berpanjangan. Jadi tuan-tuan puan, mudah-mudahan yang berpanjangan pada diri kita itu adalah kebaikan sentiasa, adalah ketaatan sepanjang masa, insya-Allah. Dan bukan sebaliknya, yang berpanjangan pada usia 40 ke atas ni adalah benda yang tak baik. Dah 40 ke atas pun, dah umur veteran, dah pencen dah pun, tapi tak jumpa jalan ke masjid. Yang sedih dan nak cari dia di mana? Ustaz nak cari si Fulan ni Ustaz, insya-Allah kat kedai Sempang tu ada Ustaz. Memang dia kat situ aja. Istiqamah dia kat situ. Tapi nak cari dia di masjid, nak cari dia di surau, tak jumpa. Tak ada dia di tempat-tempat yang baik, ada di kedai makan. Nak cari dia di tempat-tempat yang lara. Ataupun yang up sikit. Kalau nama kita yang up sikit ni mungkin banyak juga berlaku di sini. Ada orang kita yang kebanyakan masanya di padang golf. Pun ada juga. Sampai ada istilah yang menyebutkan orang kita ni sebagainya betul-betul berjemur, berpanah di padang golf. Ada dan bahkan sebahagiannya sampai memang dah gelap sungguh. Bukan gelap sebab berkebun ke bercucuk tanam ke, tapi gelap sebab menebah di padang golf. Dia punya gelap tu sungguh-sungguh, memang betul-betul main golf. Itu yang kita lihat. Apa yang dijadikan iktibar di sini, mudah-mudahan yang apa dapat kita jadikan istiqamah itu adalah pada perkara-perkara yang baik. Timbul satu persoalan, muslimin muslimat rahmatullah. Kenapa itulah apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir? Beliau seolah-olah mengatakan 40 dan ke atas ni susah dan nak berubah. Takut-takut memang macam tu je lah, sampai tua, sampai meninggal. Rupanya ulama menyebutkan perkara ini, apa puncanya? Tuan-tuan mampan mesti Allah diiktibarkan begitu, usia 40 ke atas ni bukan lagi usia yang senang nak berubah, senang untuk kita jadi lebih baik. Kerana salah satu puncanya, usia ini adalah umur yang mana ramai di kalangan orang beranggapan dia telah banyak pengalaman dilalui. Dia lebih daripada orang lain, terutama orang muda lah. Dia sampaikan istilah kita kan, orang Melayu kita pun ada patah sebut apa?
kita sebut sebagai makan garam lebih pada orang. Padahal kalau tanya betul kan berapa banyak garam, dia pun tak ada jawab. Tapi selalunya gitulah kan. Hujah nak kata pengalaman tu lebih, seolah-olah makan garam tu lebih. Ini yang kita bimbang tuan-tuan sekalian. Dengan lebihnya pengalaman, dengan lebihnya usia itu, kebimbangannya adalah ada orang yang merasakan tak ada keperluan untuk dia menjadi lebih baik. Dia rasa okey dah. Selama ni macam ni lah saya ustaz, kaya saya pada ustaz lagi. Dia pun nak berubahnya. Apa lagi nak improve, okey lah tu. Sedangkan perkara yang disebutkan itu adalah apa yang kita bimbang akan berpanjangan. Kita tahu jadi banyak lagi kena improve. Dah usia macam ni pun tak sampai lagi ke rumah Allah. Hatta sekarang tuan, walaupun masih lagi dalam pandemik, tapi peluang untuk mengerjakan umrah tu dah dibuka semula. Entah-entah mungkin yang hadir malam ni pun ada yang dah berangkat ke tanah suci dah kot. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Banyak juga keadaan-keadaan yang kita lihat, saudara kita, sahabat kita, rakan-rakan kita tak sampai-sampai ke rumah Allah. Bukan kata mata-mata haji, bahkan umrah pun tak sampai. Walaupun kita tahu dia ni berduit, dia ni ada rezeki, kaya pada kita pun, tapi ke Mekah tu tak pernah sampai. Dia tuan-tuan, inilah intibarnya. Yang kedua, daripada bahagian ini, ia bahkan kata-kata Imam Ibn Katsir yang seolah-olah membayangkan bila mana 40 tahun itu dah dicapai, hati-hatilah. Jangan ada daripada kita yang berkekalan itu dalam lara. Dah 40 ke atas tapi masih lagi belum jumpa jalan ke arah kebaikan. Kenapa? Sebab biasanya umur ini bukan lagi umur untuk berubah. Susah dah. Dia rasa dia lebih pada orang. Dia rasa dia ada pengalaman garam banyak makan. Jadi akhirnya tak ada usaha untuk meningkatkan diri. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Maka inilah dua perkara. Mudah-mudahan didoakan khusus kita semua yang hadir pada malam ini. Janganlah semata-mata dengan usia, dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita ada menjadi penghalang untuk kita meningkatkan diri. Kerana hakikatnya tuan sekalian, meningkatkan diri itu bahkan salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya khutbah semalam. Kalau ada yang masih ingat, khutbah semalam salah satu apa yang disebutkan adalah hadis Nabi SAW, iaitu orang beriman itu pada apa yang mereka buat, mereka akan buat, sabda Nabi, ayyutkinahu. Dia akan buat dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh tekun. Kalau kata sebelum ni result macam ni, lepas tu result akan lebih, akan meningkat. Jadi tekun dan juga dedikasi itu adalah sikap orang beriman yang diingatkan dalam khutbah Jumaat semalam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita lihat doa ataupun bahagian seterusnya. Jadi daripada bahagian tadi kita ambil dua. Kita keluarkan dua pengajaran. Kata Allah SWT, amal soleh yang diredai itu maknanya orang dah usia 40 ke atas, bukan lagi usia untuk ya tak ya, cuba-cuba, masih lagi macam kanak-kanak remaja. Sedangkan 40 ke atas ni sepatutnya dah konsisten. Patutnya tinggal pecut je. 40 ke atas ni sepatutnya tinggal terus. Bukan masih nak cuba-cuba. Dan begitu juga, ia juga adalah usia yang dibimbangi akan berkekalan seseorang itu sama ada dalam kebaikan ataupun yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan berkekalan dalam kebaikan. Lalu seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi zurriyyati. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagian ini firman Allah yang bermaksud, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Itu bahagian seterusnya yang kita lihat daripada ayat ini, doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagian ini kebetulannya adalah apa yang menjadi tajuk khutbah semalam. Dia khutbah semalam sebenarnya ia bahkan boleh dicapai, dibaca oleh muslimat pun. Di zaman sekarang tuan-tuan puan, saya yakin ramai tahu dah, walaupun muslimat tak dapat nak hadir lagi sekarang ni musim pandemik, yang muslimin pun tak cukup nak hadir. Dia hakikatnya muslimat pun boleh dapat faedah daripada khutbah Jumaat dengan cara download. Download dah dekat website, sama ada yang Selangor punya, yang Jakim punya, yang Jawi punya, yang negeri lain punya, semua sekarang dah ada dalam website belaka.
Dia tak tunggu suami bagi tahu. Baca kata-kata kan, kadang suami-suami pun tak menyampaikan pun kan. Apa yang didengar di masjid, apa yang dengar dalam khutbah tu, kadang suami tak share pun dengan pasangan, tak share pun dengan keluarga. Dia isteri-isteri sebenarnya boleh baca dan dapatkan khutbah tu di internet. Baik. Apa yang menjadi peringatan dalam khutbah semalam? Iaitu tanggungjawab dan juga kewajipan seorang Muslim untuk mempersiapkan anak-anak dan keturunannya juga. Di Islam dan mengajarkan kita, bukan yang kena siap, kena selamat daripada neraka, nak masuk syurga tu jangan ingat mak bapak je. Ya Allah Tuhan aku, kan? Doa dia aku je. Ya Allah Tuhan aku. Ya Allah Tuhan aku. Sedangkan anak-anak dan zuriat keluarga itu bahkan tanggungjawab yang diingatkan Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim pun dibaca dalam khutbah semalam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini peringatan keras daripada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan, maka anak-anak ni menjadi anak yang soleh, zuriat yang baik, yang beriman, bahkan juga jadi doa yang diajarkan Allah SWT. Jadi firman Allah yang kita bacakan tadi, wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah Tuhan, dan perelokkanlah, perbaikkanlah segala sifat-sifat yang mahmudah itu meresap kepada anak-anak dan zuriat keturunan. Jadi daripada bahagian ini, beberapa pengajaran kita boleh ambil. Yang pertama, muslimin muslimat rahmatullah. Bila mana Allah ingatkan kita tentang zuriat, tentang anak-anak, ia sebenarnya sebagai petunjuk kepada kita bahawasanya anak-anak ni kalau kena caranya, kalau kena gayanya, ia adalah saham dan juga cara untuk menjadikan pahala itu berpanjangan walaupun kita dah meninggal. Saya yakin tuan-tuan sekalian, kita yang hadir ni pun tidaklah fikir kita ni hidup lama. Saya ni pun sama juga. Lagi zaman sekarang ni memang betul-betul mati tu tak ada tanda dah. Tuan-tuan kalau pernah dengar dulu kan ustaz-ustaz pondok ceramah, macam saya pun dulu daripada kecil di pondok, selalu kalau dulu tuan-tuan guru pondok akan sebut mati tu ada 3 tanda. Tanda yang pertamanya apa? Tanda yang pertama, tanda nak meninggal ni bila mata dah kabur. Tanda kedua apa? Tanda kedua bila mana gigi dah berterabur. Yang ketiga pula, yang ketiga tanda nak meninggal ni bila kulit dah kendur. Tuan-tuan sekalian, tanda yang tuan-tuan guru kita sebut kan, tanda nak meninggal tu sebenarnya tanda yang terpakai zaman dulu je. Zaman sekarang tak laku dah. Lagi sekarang zaman masih ada lagi COVID, masih ada wabak apa semua ni. Saya yakin bahkan kita dah banyak dengar berita-berita kematian yang melibatkan orang-orang yang masih muda. Orang-orang yang bahkan muda, remaja, kuat lagi. Dah sampai aja terus menghadap Allah SWT. Termasuk kemalangan-kemalangan yang kita baca dalam berita beberapa hari lepas. Melibatkan tentera kita, melibatkan kemalangan di jalan raya dan sebagainya lah. Jadi ini yang menjadi peringatan kepada kita. Maka anak-anak itu adalah apa yang sebenarnya menjadi cara untuk amalan itu sentiasa berpanjangan sampai kepada kita walaupun setelah kita berada di alam kubur. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, patutnya selalu kita ingatkan keluarga kita bukan semata-mata tentang amalan, tentang ibadah, tapi sebut-sebut kalau juga. Macam saya pun selama kita ber-PKP daripada tahun lepas, lama dengan anak-anak di rumah, selalu disebut kita solat jemaah kat rumah kan. Selalu saya sebut, selalu saya ingatkan, mudah-mudahan bersama-sama ni bukan hanya di dunia, bukan hanya seronok dapat berjumpa ni masih hidup, bahkan mudah-mudahan tetaplah akan bersama dan bertemu semula di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu benda yang sepatutnya kita ingatkan juga, supaya bukanlah cerita nak masuk syurga, cerita nak jauh daripada neraka tu semata-mata apa yang kita fikir untuk diri kita saja. Kadang lupa nak sebut kat anak, kadang benda tu lupa nak warning kepada keluarga. Dia fikir dia je. Kalau kata pergi masjid pun dia saja. Kalau kata puasa sunat pun dia saja. Kalau kata ada tadarus baca Quran pun dia saja. Anak ada ni, anak main pun. Anak ada tapi anak terbungkang, terguling budak dah kan.
tak ada join bersama pun. Dia tuan-tuan sekalian, terutama kita dah lama berada di rumah itu, daripada tahun lepas kemudian awal tahun itu, dia mudah-mudahan kita husnuzan mereka yang hadir pada malam ni adalah mereka-mereka yang bersama-sama dengan keluarganya dalam melaksanakan apa sahaja perintah Allah Ta'ala, terutama waktu di rumah itulah. Waktu di rumah itu kita pun tak boleh nak ke mana-mana. Dia mudah-mudahan sama ada ibadah, solat ataupun bahkan baca Al-Quran pun dilaksanakan bersama keluarga. Kerana inilah apa yang diingat oleh Allah, bahawa yang jadi baik itu, yang jadi soleh itu bukan kita saja. Mudah-mudahan turun juga kebaikan itu kepada anak-anak dan zuriat. Ini yang pertama. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah secara tak langsung bagi tahu, bukan yang nak kebaikan, nak syurga tu sepatutnya kita, bahkan ahli keluarga kita juga. Kemudian yang kedua, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang percaya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaitkan doa kepada zuriat ini khusus untuk mereka yang 40 ke atas. Ini pun fakta yang mungkin elok untuk kita ambil perhatian. Terutamanya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan kebiasaannya tentang diri, tentang kita secara individu peribadi. Tapi boleh melibatkan umur 40 dan ke atas, tak kisahlah 50-an ke 60-an ke 70-an ke. Yang menariknya bahkan Allah ingatkan bahawa bukan kamu saja yang nak istiqamah, yang nak syurga, nak kebaikan, nak pahala banyak, tapi jangan sampai terlupa, ia juga sepatutnya dilakukan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Jadi untuk pengajaran kedua di sini, tuan-tuan sekalian, saya yakin semua yang hadir pada malam ini adalah mereka-mereka yang juga mempersiapkan anak-anaknya. Dia bukan mata-mata untuk dunia saja. Ini pun kadang sedih juga, terutama ahli korporat, mereka-mereka yang merupakan tokoh hebat. Ramai tuan-tuan, kalau kita tengok orang Melayu kita pun alhamdulillah, kehebatan dia tu turun ke anak. Dia ni memang bos besar contohnya kan, ada bisnes besar, turun ke anak, anak yang sambung, anak yang menjalankan bisnesnya setelah orang tuanya uzur. Ataupun bahkan ada kita lihat tokoh-tokoh yang turun ke anak, dia punya apa? Kepandaian. Kalau kata bapa profesor, anak pun tak kurang hebat doktor. Doktor falsafah lah kan. Jadi tuan-tuan puan, ini apa yang banyak kita lihat berlaku dalam urusan dunia, dalam bisnes, dalam urus niaga, dalam pendidikan. Pakar-pakar, tokoh-tokoh yang mana dia turunkan kehebatannya kepada anak-anak. Tapi menariknya Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan semata-mata yang diikuti, yang disambung oleh anak tu hanyalah urusan dunia. Bahkan sepatutnya yang disambung oleh anak-anak itu juga termasuklah dalam perkara-perkara akhirat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tengah-tengah Allah sebut wa aslih li, dan perelokkanlah untukku ya Allah. Dia bukan semata-mata secara dunia sajalah. Risau. Lagi sekarang kan kita sedar ataupun tidak, beberapa minggu ke belakang ini sebenarnya harga barang naik. Naik. Yang mungkin kita terlepas pandang, dia kadang-kadang banyak isu semasa yang lain kan. Dengan pilihan raya lah, dengan macam-macam isu yang lain, ramai kita terlepas pandang. Orang susah ni semakin susah sekarang. Dia kadang-kadang harga barang yang semakin naik. Jadi ini mungkin apa yang kita fikirkan untuk hal dunia saja. Kita tinggalkanlah harta. Mungkin ada yang hadir pada malam ni, siapkan untuk anak-anak tu dengan dia punya akaun ASB. Untuk anak tu dah buka akan dia punya akaun tabung haji. Untuk anak tu dah buka akan dia punya unit trust pun ada juga. Bapa ada unit trust, anak pun ada juga. Dalam masa yang sama, tuan-tuan puan, bahkan peringatan daripada Allah Ta'ala dipersiapkan juga untuk anak-anak itu urusan akhiratnya, urusan ibadahnya. Dan inilah simbolik yang disebutkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak itu juga bersambung kebaikan daripada orang tuanya. Ini perkara yang jangan kita terlepas pandang, tuan-tuan sekalian. Sebab saya yakin kalau hal dunia ni insya-Allah kita tak lupa punya. Lagi kalau sekarang tuan-tuan, ada orang kita yang anak tu belum lahir, anak dalam perut lagi, tapi budak tu punya akaun Facebook dah buka. Budak tu tak keluar lagi dia punya akaun Instagram dah ada dah. Ni trend terbaru sekarang. Budak tu tak wujud kan, tak tahu selamat ke tidak lahirnya. Ya Allah, dia punya akaun Instagram dah ada. Tinggal nak letak muka baby je.
Ini ramai kita yang sungguh-sungguhnya tu. Hal dunianya, dia punya akaun itu, akaun ini betul-betul kita ambil tahu. Dah dipersiapkan. Kalau kita pelaburan banyak mana diperuntukkan. Untuk anak ni banyak mana dimasukkan. Ya, sedangkan apa yang menjadi peringatan daripada Allah Ta'ala itu adalah mereka-mereka ini zuriat-zuriat yang dipersiapkan tauhid mereka, yang dipersiapkan amal soleh dan juga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan, ini dua perkara yang kita ambil daripada bahagian ini. Mudah-mudahan dapat kita pegang dan dapat kita jalankan dengan bersungguh-sungguh. Kerana hakikatnya anak-anak ni seperti mana disebut dalam khutbah semalam. Salah satu ayat yang saya ingat lagi dalam khutbah semalam, sama ada anak-anak ini menjadi modal kepada kita untuk kita berbahagia di akhirat, ataupun waliyazubillah sebaliknya, anak-anak ini bahkan menjadi asbab menderitanya kita di akhirat kelak, waliyazubillah. Jangan kata kat akhirat tuan, dekat dalam kubur dan menderita dalam bapak tu. Sebab apa? Sebab tak ambil indah pun budak-budak tu dia punya agama, dia punya agama, dia punya ibadah dan sebagainya, hanya dipikirkan dunia semata-mata. Ini peringatan yang disebut semalam dalam khutbah Jumaat, terutama di Selangor lah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita jadi golongan pertama. Anak kita, zuriat kita itu menjadi asbab diberikan kebaikan berpanjangan kepada kita walaupun dah meninggal, walaupun kita dah berada di alam bapa, dan bukan sebaliknya. Kalau kata ada anak tu menyebabkan lagi menderita kita di alam akhirat. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Sikit lagi kita sambung. Yang mana Allah Ta'ala setelah mengingatkan hamba-Nya yang mencapai usia 40 dan ke atas, dalam doa-doa yang kita sama-sama kongsikan tadi, tuan-tuan perempuan, lalu di penghujungnya Allah Ta'ala menutup dalam satu peringatan yang jangan sekali-kali kita pandang ringan. Sebab apa tuan-tuan? Kebiasaan kita terutama yang di atas jalan kebaikan ni lah. Kita yang hadir malam ni contohnya, tuan-tuan puan yang istiqamah di atas kebaikan, ramai di kalangan kita yang terlepas pandang dengan perkara terakhir ni. Kita pakai take for granted. Sebab apa? Sebab kita rasa dah okey. Okey lah Ustaz, malam minggu ni dapat datang masjid, dengar kuliah pula. Ya mungkin orang lain malam minggu ni macam-macam halnya, kat sana kat sini. Dia tuan-tuan puan, ia kemungkinan menyebabkan kita terlepas pandang untuk ambil perhatian terhadap yang terakhir ini, iaitu peringatan Allah Ta'ala. Pada usia 40 dan ke atas, jangan lupa banyakkan doa kepada Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suraqallahul azim. Yang mana di pojok ni kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan sungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Taubat ni hakikatnya perkara yang ramai di kalangan kita tidak memandangnya sebagai perkara yang besar. Terutamanya bila melibatkan dosa-dosa lampau. Dia satu perkara dan kita kena ingat. Untuk benda-benda lampau ni ulama menggariskan beberapa perkara yang penting. Yang pertama, saya yakin kita selalu dengar kan, benda-benda lampau ni kalau mungkin benda yang betul-betul menyebabkan wajib, jangan lupa diganti. Diganti ni pun jadi isu. Saya boleh menyebutkan ibadah yang diganti ni ramai kita yang banyak alasannya. Alah Ustaz, mana ingatlah Ustaz, zaman Pok Yeyeh dulu. Sebagian kita merasakan kalau ingat pun mungkin terlalu banyak. Allah Ustaz, beberapa belas tahun saya tak sembahyang dulu, macam mana nak ganti? Dia tuan-tuan, dengan alasan macam-macam ni, maka ramai di kalangan kita yang tidak merasakan ia benda yang penting. Dia pakai halal gitu je. Padahal hutang dengan Allah. Adakah hutang dengan orang pun sepatutnya tak tidur malam kita. Ini hutang dengan Allah Ta'ala yang tak berapa tahun pun tak tahu. Zaman-zaman yang mungkin kita tak rasa beragama tu penting, sekarang baru nak beragama, maka dirasakan itu hutang yang tak perlu diganti. Itu isu pertama. Isu yang kedua tuan sekalian, pada apa yang lampau, dosa-dosa ataupun kewajipan yang ditinggalkan itu, jangan lupa, ia hakikatnya perkara yang wajib dipanjatkan taubat kepada Allah SWT. Jadi kita rasa okey ni sebab apa? Sebab kita dah berada di atas jalan kebaikan.
Dalam keadaan hakikatnya apa yang menjadi dosa lampau itu adalah perkara yang dituntut untuk kita perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekurang-kurangnya perbanyakkan astaghfirullahalazim. Lafaz istighfar itu pun salah satu bentuk taubat, tapi itu yang paling minimum lah. Yang paling low class kan, istighfar itu adalah bentuk taubat. Jadi ini yang menariknya. Allah ingatkan kita. Bukan mata-mata usia 40 ke atas ni tumpukan nak buat, nak sumbang, nak bagi, nak umrah. Sedangkan terlupa. Yang lalu punya cerita ni macam mana? Yang lampaunya hal ni apa cerita? Adakah kita rasa pakai take for granted gitu je kan? Sedangkan ia memerlukan taubat yang bersungguh-sungguh daripada kita, terutama bila melibatkan kewajipan. Berat tuan-tuan. Benda wajib ni bahkan sebagai ulama kata tak boleh nak ganti. Kalau kata benda tu cuba nak diganti pun sebab terlalu besar. Jadi itu nak iktibarkan benda lampau, terutama kalau yang wajibnya, tolonglah. Kita banyakkan istighfar, gantilah mana yang mampu, semampu yang kita boleh buat. Tapi dalam masa yang sama, ini sebenarnya tuntutan yang betul kita ambil perhatian, iaitu perbanyakkan taubat kepada Allah. Jadi terang-terang Allah sebut di hujung ni, untuk orang usia 40 ke atas, jangan tumpu nak buat. Hakikatnya satu perkara yang kita terlupa nak ambil perhatian adalah taubat ke atas apa yang lampau, apa yang lalu, segala benda yang mungkin pernah ditinggalkan dan diabaikan. Jadi tuan-tuan puan, itulah sebahagian yang dapat kita kongsikan pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan kita selesaikan ayat ni, banyak lagi sebenarnya. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kalau ada umur, ada rezeki, kita bertemu lagi insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.